Baiklah, kita kembali lagi bersiaran di Rampai Pagi. Kita sekarang tiba di segmen wawancara virtual kita yang pertama di segmen Elit Rohani. Ingau, risau, gusar, atutah yang akan dibincangkan hari ini di segmen Elit Rohani. Dan di talian kita bersama kita di talian narasumber kita hari ini ialah Dr. Hajah Masuryati Haji Yahya. Beliau adalah merupakan seorang timbalan pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat hari ini Dr. Hajah? Alhamdulillah sehat. Baik. Bagaimana dengan Deni dan Sarina sehat? Alhamdulillah Dr. Hajah. Dan sebelum itu salam nisfu Sya'ban juga kami ucapkan kepada Dr. Hajah sendiri ya. Mudah-mudahan kita ni semua akan digunakan rahmat dan berkah kehidupan kita ni lah ni Dr. Hajah. Ni berkenaan dengan tajuk kita ni. Jeritan batinku benih. Jeritan batinku. Batin yang risau, yang gusar, gundah gulana. Itulah. Jadi barangkali untuk sebagai mukadimah Dr. Hajah terus kita ni ke segmen Elit Rohani kita ni minggu ni, apa sebenarnya definisi yang tepat untuk kerisauan? Silakan Dr. Hajah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kepada para penonton, para pendengar di mana jualah segmen ini dapat ikuti, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam keberkatannya jua. Dan insyaAllah dalam segmen kali ini saya akan cuba meneruskan tajuk yang pernah saya bawakan 2 minggu lepas, iaitu 2 minggu lepas berkenaan dengan keluh kesah. Tetapi untuk hari ini saya akan bawa sedikit tajuk berkaitan dengan kerisauan, punya hubung kait juga dengan keluh kesah itu sebenarnya. Okey, baik. Saya akan teruskan kepada definisi kepada kerisauan yang sebagai tajuk yang dibincangkan pada hari ini. Merujuk kepada definisi, kerisauan itu ialah kebimbangan. Kebimbangan ataupun setengah orang ataupun dalam dia punya istilah psikologinya disebut anxiety disorder. Dan juga disebut juga sebagai kegelisahan atau keresahan ataupun runsing, fikiran runsing. Baik. Ingau bukan? Jadi kalau kita ni rujuk kepada perasaan hati, kegelisahan ni adalah sesuatu yang menggugat kebimbangan hati kita ni, menyebabkan kita ni risau, bimbang macam tu. Jadi ia melibatkan perasaan hati kita ni lah sebenarnya. Dan juga kalau kita ni kurang awaslah saja mengenai dengan kebimbangan ni, mungkin saja boleh katanya tu menyebabkan macam apa tu, ada satu perasaan macam seolah katanya tu merisaukan sesuatu yang tidak pasti, keadaan yang belum pasti lagi, tadi sudah risau macam tu. Jadi kalau dalam bahasa Bruneinya, ingawatilah, ingau macam tu, keadaan susah hati macam tu. Jadi semua ni perlu ditangani dengan baik. Jadi itu definisi kerisauan ya. Ini juga merupakan seperti yang nyatakan oleh Dr. Hajah, kesinambungan kepada topik yang dibawakan 2 minggu lepas, keluh kesah. Tapi sebelum itu Johnny, Dr. Hajah, kaitannya juga dan kesesuaiannya kita ni, Dr. Hajah membawakan topik ini pada waktu ini. Mungkin dapat dijelaskan juga ni. Okey, baik. Tajuk kerisauan ini dibawakan sebab adalah situasi keadaan kita ni, masyarakat kita ni yang agak risau, bimbang dengan situasi, ialah daripada bermulanya situasi pandemik kemudian beralih kepada endemik. Jadi seribu semacam telahan andaian yang bermain di benak fikiran masing-masing. Macam mana pun semua itu difahami, diterima dengan baik, dan kalau mengikut kepada surah Al-Ma'arij, Allah Ta'ala telah pun sebutkan sebelum ini, katanya Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, artinya sudah diciptakan keadaan yang resah, gelisah itu sebenarnya. Jadi ini membawa juga berkaitannya dengan perasaan kebimbangan, risau. Cuma itu tu, macam mana kita ni menangani rasa risau, rasa bimbang kita ni dalam situasi kita ni pada masa ini sebenarnya.
Betul. Memang tepat sekali topik yang ini dibawakan untuk penonton sampai pagi hari ini, Dr. Hajah. Memang tepat sekali juga kalau tadi memikirkan sumber resah, gelisah, kerisauan ini memang banyak sekali. Terutamanya dalam masa negara kita ini. Bukan saja negara kita ini, tapi negara secara seluruh global. Dunia secara global ditimpa oleh penularan wabak COVID-19. Macam-macam saya tadi ingaukan, macam-macam tadi resah, gelisahkan Dr. Hajah. Jadi bercakap mengenai dengan resah, gelisah ini, mungkin kalau kita boleh kongsikan ni Dr. Hajah untuk penonton sampai pagi hari ini mengenai dengan macam mana tadi menghilangkan rasa kerisauan ini, mungkin dari segi panduan daripada Al-Quran, Dr. Hajah. Silakan. Baik, saya kemukakan panduan daripada Al-Quran menangani rasa kerisauan ini sebenarnya. Dan saya suka membawa kembali ayat yang rasanya sudah biasa banyak disebutkan, ayat daripada surah Ar-Ra'd, ayat 28, di mana terjemahannya iaitu orang-orang yang beriman, yang tenang tentang hati mereka itu, jika mereka zikrullah, sentiasa mengingat Allah, setentunya ketahuilah dengan zikrullah itu adalah tenang tentramlah hati manusia. Di situ sudah ada janji Allah bahwasanya barang siapa yang sentiasa zikrullah, mengingati Allah, masa itu adalah satu permulaan untuk dia terus tenang. Bila sebut tenang ni artinya tenang artinya sekurang-kurangnya lagi ada kerisauan. Baik. Selain itu mufassir ada menyebutkan itu daripada kalangan ulama tafsir iaitu Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi dalam menjelaskan ayat surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij daripada ayat 22 hingga 35 tu, di sana dia menggariskan beberapa ciri yang dimiliki apabila dimiliki oleh beberapa individu yang risau bimbang tadi ni, insya-Allah akan mengangkat kerisauan dia tu sebenarnya. Jadi antaranya ialah tetap mengerjakan solat. Ini ciri yang pertama. Tetap mengerjakan solat. Kenapa tetap mengerjakan solat? Kerana kalau kita tetap mengerjakan solat, artinya otak pemikiran kita itu sudah beralih. Pemikiran itu daripada hal-hal yang merunsingkan, yang belum pasti bila masanya itu, belum pasti juga apa sebabnya. Jadi eloklah kita ni lalihkan pemikiran kita itu kepada mendirikan solat dan tetap menjaga solat kita. Artinya semasa solat itu, artinya itu adalah sedikit sebanyak membuang kerunsingan tadi itu pentingnya. Dan juga solat ini sebenarnya adalah untuk tani mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sekurang-kurangnya akan menyelesaikan ataupun memberi sedikit jalan, menggambarkan sedikit jalan penyelesaian ke atas kerisauan tani tadi itu, macam tu. Jadi itu diperlukan ke tani mendirikan solat dan tetap mendirikan solat. Dan juga disertakan di sana di dalam tatkala kita ni mendirikan solat itu juga yang sama membantu solat kita ni itu yang bolehkan hati kita ni tenang. Di dalamnya mesti ada kita ni itu melakukan solat itu dengan sempurna. Sempurna dari segi bacaannya, perbuatannya, rukunnya dan semuanya dijaga dengan baik. Dan yang keduanya kita ni menghayati solat yang kita lakukan itu. Jadi dua perkara ini akan mendatangkan kekhusyukan, dan kekhusyukan inilah juga tadi yang akan membantu mengangkat kerunsingan pemikiran kita itu. Artinya dalam waktu solat itu artinya sudah berkurang ataupun sudah mungkin tidak ada lagi perkara-perkara yang merunsingkan tadi itu sebenarnya, sebab sudah didahului ataupun sudah diambil tempatnya oleh solat tadi. Alhamdulillah. Jadi itu antara panduan yang ampuh lah yang juga sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam ni sebenarnya ni Dr. Hajah sebelum kita memperkatakan mengenai dan kesan, betulkan saya kalau saya silap juga ni, saya pernah membaca di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gemar akan satu surah ini, surah yang cukup pendek dan mudah untuk dibaca ni, iaitu surah Al-Kautsar. Jadi surah ini bagi dalam diri Rasulullah sendiri itu mempunyai peranan. Kalau ia merasa keluh kesah, sedih, Rasulullah akan membaca surah ini sebagai amalan. Barangkali jika salah kenyataan saya ini mohon betulkan, dan mungkin ada penjelasan dan pencerahan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan ini, Dr. Hajah. Bagaimana? Baik, berkaitan dengan surah Al-Kautsar,
Inna a'tayna kal kautsar kan. Okey. Fasalli rabbika wanhar okey. Yang itu adalah sebenarnya sangat membantu juga dalam kita ni berkeadaan keluh kesah sebenarnya. Cuma yang akan saya bawakan ini adalah penyelesaian kepada kebimbangan yang membawa kepada keluh kesah. Bimbangnya dulu, kemudian kerisauannya mendatang, kemudian terus kepada menjadikan ianya berkeluh kesah. Sebab bimbang itu yang membuka jalan kepada ianya berkeluh kesah. Jadi Nabi mendatangkan surah tersebut tatkala berkeluh kesah. Namun dalam kebimbangan, mengatasi kebimbangan ini ada 4 perkara sebenarnya. Selain daripada tetap mendirikan solat, kedua hendaklah kita ni tu sentiasa menjaga mengeluarkan zakat. Dan ini kita ni sudah hampir kepada separuh waktu lagi, separuh bulan lagi lah. Setengah bulan kita ni akan mendekati bulan Ramadan. Jadi kita ni bersiap sedialah. Biasanya di bulan Ramadan kita ni akan melaksanakan perkara-perkara amal kebajikan dan setentunya dalam itu adalah kita ni akan melaksanakan pembayaran zakat. Dan untuk mengangkat kerisauan juga, sebenarnya zakat itu juga membantu mengangkat kerisauan kebimbangan kita itu juga sebenarnya. Jadi mana-mana kalau ada yang siapa punya harta yang lebih banyak, berbagi, silakanlah buat infak dan sebagainya. Mengambil kesempatan untuk kita angkat rasa kerisauan kita ni. Rasa kerisauan kita ni hari adalah bersebab iaitu bersebabkan kepada situasi pandemik ataupun endemik COVID-19 kita ni pada hari ini. Itulah yang menyebabkan kebanyakan orang kita itu risau sebenarnya, bimbang sebenarnya. Memang banyak perkara lah. Dan kita ni pun sudah melihat situasi yang laporan hari demi hari tentunya akan menambah banyak juga kerisauan di kalangan orang lain juga sebenarnya. Mungkin kita ni hanya mendengar, tapi mungkin amat sedih bagi mereka yang telah pun kehilangan sebahagian keluarganya atas sebab-sebab yang menyebabkan daripada pandemik ataupun endemik COVID-19 tadi itu sebenarnya. Jadi menyambung semula syarat daripada ataupun selain daripada solat, tetap mendirikan solat, kemudian mengeluarkan zakat. Itu yang ketiganya ialah hendaklah kita ni sentiasa mengingati hari kebangkitan juga, sebab hari kebangkitan itu adalah dorongan utama kita ni untuk melakukan menambah amal soleh kita ni. Itu sebabnya kita perlu mengingati hari kebangkitan dan hari akhirat sebenarnya. Dan yang terakhirnya adalah perlu kita ni juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita takut dengan azab ini, jadi akan mengurangkan kebimbangan tadi itu juga. Kebimbangan tadi kan, contoh kalau kebimbangan itu tadi adalah berkaitan dengan hal-hal yang COVID-19 tadi, berkaitan dengan kematian, berkaitan banyak perkara kan, banyak perkara lah. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita menyati 4 perkara tersebut akan mengurangkan kebimbangan dan kembalilah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita ni, bertawakallah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya ada hikmah yang terbaik di sebalik semua-muanya sebenarnya. Takkan mungkin Allah jadikan sesuatu itu tanpa ada sebab yang terbaik di sebaliknya. Kita mengambil kebaikan dari itu, insya-Allah. Insya-Allah. Banyak sebenarnya yang dapat diperolehi daripada perkongsian daripada Dr. Hajah tadi mengenai dengan cara kita ni menghilangkan kerisauan, apatah lagi yang dikongsikan ini daripada panduan Al-Quran sendiri. Yang paling penting sekalinya Dr. Hajah tadi ada penutup ni, tani mendekatkan diri kita sebagai orang Islam, mendekatkan diri kita ni kepada Allah SWT, menunaikan sembahyang, tuntutan akhirat kita ni. Dan mungkin soalan berikutnya ni Dr. Hajah, kalau boleh kita ulaskan sedikit mengenai dengan tadi sudah berbincang mengenai dengan definisi gundah gulana kerisauan ini, dan kemudian selepas itu kita mengaitkannya dengan COVID-19 dan panduan cara kita menghilangkan kerisauan. Jadi soalan yang berikutnya, kalau tadi fikirkan macam sudah tadi bincangkan ke semua perkaraan ni, apa sebenarnya kesan kerisauan dalam kehidupan individu kalau indah dikelinga ni Dr. Hajah? Apa sebenarnya Dr. Hajah? Silakan. Okey, baik. Kesan kerisauan itu ataupun kebimbangan itu yang keterlaluan, kalau kita ni kurang-kurang awaslah juga sebenarnya, ia akan memburukkan keadaan hati dan jiwa kita ni sendiri secara dalaman. Ini sebab yang paling penting lah. Dan apabila menyentuh kedalaman hati dan jiwa, semuanya akan berkaitan kepada keyakinan kita ni pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni berasa kebimbangan yang keterlaluan sangat, kurang yang kita ni kita ni biarkan kita ni larut dalam kebimbangan tersebut, akan menyebabkan kita itu akhirnya nanti akan kurang rasa yakin diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah inilah jua yang menyediakan segala
seribu satu macam nikmat yang mungkin tidak mampu untuk tani perhitung kirakan nikmat yang diberikan Allah Taala tu. Jadi tak mungkin, dah wajarlah untuk tanya hanya kerana tani kurang bijaksana mengatur kita punya kebimbangan, akhirnya kita ni mengorbankan ataupun menepikan segala nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita ni syukuri. Jadi itu antara kesannya. Kemudian implikasi dalam diri juga ialah akan mengurangkan motivasi diri sebenarnya. Dan akhirnya kalau kita ni kurang motivasi diri untuk terus melalui kehidupan seterusnya, dan pemikiran negatif membiarkan menguasai pikiran kita sendiri, jadi kita ini akan boleh bangun sebenarnya untuk mendepani segala situasi ini. Jadi apapun kebimbangan adalah akan membuatkan kita ini menghala kepada merasa rendah diri, rasanya macam seolah habislah kehidupan ini, seperti itu rasanya. Jadi kita ini ada semangat lagi untuk meneruskan kehidupan. Jadi itu agak buruklah kesan kepada kebimbangan itu tadi, yang keterlaluan yang kita ini tidak handle dengan baik. Iya. Jadi kita melihat juga sebenarnya sebelum perkara ini berimpak kepada sesuatu yang indah kita inginkan dalam kehidupan, dan apabila kerisauan ini melibatkan kepada diri individu tersebut, sebenarnya, dan kita percaya ada pencegahan Dr. Hajah, dan umpamanya kalau dalam diri individu dalam kehidupan sesebuah keluarga, pentingnya juga orang di samping kita ni melihat keadaan kita ni ataupun memantau keadaan ahli-ahli keluarganya. Kerana dinyatakan tadi kan, kerisauan yang cuba kita ni kaitkan ataupun memang dalam definisinya adalah anxiety disorder, kegusaran, kegelisahan, depresi juga tu. Jadi apa peranan keluarga lah? Kalau orang menurut perspektif Islam juga, kita ni memperkatakan peranan keluarga dalam membantu ahli-ahli keluarganya ini agar bukan hanya sehat fizikal tetapi juga sehat mentalnya, Dr. Hajah. Baik. Dalam hal ini, selain kita ni mendepani situasi permasalahan itu secara persendirian, sebenarnya perlu juga daripada persekitaran kita ni, daripada kaum keluarga kita yang terdekat untuk memberikan sokongan moral ke arah kita ni kalau kita ni berada dalam keadaan yang bimbang sangat-sangatlah macam itu. Jadi sekurang-kurangnya keluarga mainkan peranan untuk membawa balik ataupun mengambil balik orang yang berasa bimbang tadi ni dengan mendekatinya, berikanlah keyakinan, berikanlah nasihat yang memotivasikan dirinya semula, bangkitkan semangatnya agar dia boleh meneruskan kehidupan ini. Memang kita ni hari-hari ini mendepani berbagai 1001 macam cabaran, ujian, dan semua itu memangnya kita ni pun kena kembali kepada Allah Ta'ala juga. Sebenarnya kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melalui ujian-ujian ini juga sebenarnya. Sudah jadi tertulis. Inilah tanggungjawab kita ni untuk mengambil peranan, mengambil peranan yang baik. Di mana kita ni kan melalui ujian ini. Sebab ujian ini memang Allah Ta'ala bagikan kita ni juga. Dan ingatlah, ujian itu Allah Ta'ala bagikan ini, ia akan melebihi daripada kadar keupayaan kita ni untuk menempuhinya. InsyaAllah dalam keadaan yang cuma ini, insyaAllah peranan keluarga sama-sama sokong bantu untuk sokongan moral untuk membangkitkan kita ni semangat tadi untuk meneruskan kehidupan kita ni melalui penyerang kita ni hari ini kita ni berkawan dengan endemik ini, berkawan dengan endemik COVID-19, insyaAllah. Untuk minit yang terakhir Dr. Hajah, memang banyak sekali tadi berbincangkan hari ini, tapi untuk minit terakhir Dr. Hajah, kami memberikan peluang kepada bis kita Dr. Hajah untuk memberikan sedikit kesimpulan, membuat sedikit kesimpulan daripada topik perbincangan hari ini. Silakan. Okey, sebagai kesimpulannya ialah dalam pertanian mendepani situasi pandemik, kemudian beralih kepada endemik, memang tadi dah menafikan lah senimbangnya setiap orang akan merasa bimbang, risau, gusar, resah, gelisah dan sebagainya. Jadi apapun kita ni kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan beberapa ciri yang sepatutnya seandainya yang memang sudah digaris pandukan oleh para ulama mufassir. Andai kata ni memiliki ciri-ciri 4 tersebut, insya-Allah sedikit sebanyak pasti kita ni akan boleh mengurangkan rasa kebimbangan, kegusaran kita ni, dan
lebih baik lagi dan hal tersebut akan menguatkan dalaman kerohanian kami dan sokongan bantuan daripada ahli keluarga juga sangat diperlukan dalam membangun diri kami sama-sama melalui situasi pada masa lalu. Alhamdulillah. Baik, rumusan yang cukup indah Dr. Hajah melengkapi lagi topik yang kita dibawakan, kerisauan dalam segmen Illit Rohani pada pagi ini. Dan kita mengharapkan juga para penonton kita ni yang menyaksikan segmen ini Dr. Hajah dapat ilmu tersebut dan mungkin juga dapat dimanfaatkan, dapat diadaptasikan dalam kehidupan, dalam usaha kita ni juga memperbaiki diri dari masa ke semasa. Baik, untuk Dr. Hajah, kita akan jumpa lagi untuk 2 minggu ke depannya, insya-Allah. Mudah-mudahan sihat afiat. Selamat juga menantikan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ya. Baik, kita jumpa lagi Dr. Hajah. Assalamualaikum. Jaga diri Dr. Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri juga.